جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelasnya di dalam hadis, barang siapa yang Allah mengkehendaki suatu kebaikan kepada dia, nescaya Allah akan bagi kefahaman dalam agama. Jadi andai kata kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang melibatkan ilmu agama, maka ketahuilah bahawasanya ia adalah salah satu daripada tanda Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita, ataupun tanda bahawasanya kita di dalam kebaikan yang Allah inginkan. Okey, kita berharap Allah sentiasa memberi kita faham berkenaan dengan ilmu agama lebih daripada kita faham berkenaan dengan ilmu dunia. Okey, sebab ilmu agama adalah maksud, okey, yang kita tuju dan yang kita akan guna bukan setakat di dunia, bahkan untuk di kemudian hari kelak. Baik. Okey. Jadi kita masih dalam perbincangan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Kita pada perkara yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Dalam kitab kita, perkara 7, 8, 9, 10 dikumpulkan sekali. Sebab apa? Sebab syarahannya agak sama. Okey, lebih kurang lah. Yang ke-7 adalah haid, yang ke-8 adalah nifas, yang ke-9 adalah gila, dan yang ke-10 adalah murtad. Bila mana terjadi sahaja satu daripada perkara ini ketika sedang berpuasa, maka perkara tersebut membatalkan puasanya. Okey. Jadi syarat untuk mengesahkan puasa adalah sunni. Okay. Kalau dalam kitab lama ni sebut sunni. Sedar. Sunni siang hari Ramadan daripada 4 perkara tu. Haid, nifas, gila, murtad. Sepanjang siang hari. Okay, sepanjang siang hari walau lahzatan. Okay, walaupun sesaat. Okay. Kita sebut selalu dah sebelum tu. Kiraan waktu yang diiktibar di dalam Islam, malam dan siang. Okay. Waktu dalam Islam ada 2 lah. Okay. Malam, siang. Malam bermula daripada maghrib sehingga sebelum subuh. Siang bermula subuh sehingga sebelum maghrib. Okay, macam ni lah. Okay. Jadi sepanjang siang maksudnya daripada start orang azan subuh sehinggalah orang azan maghrib. Okay. Andai kata ada wujud satu daripada 4 perkara tu, walaupun sekejap, walaupun sesaat, okay, maka batal puasanya. Sebab syarat sah puasa adalah sunyi daripada 4 perkara tu sepanjang siang hari. Okay, sepanjang siang hari. Baik. Haid contoh. Seorang perempuan yang suci, kemudiannya pun berpuasa macam biasa.
Kemudian tengah-tengahnya masak. Okey, tengah-tengahnya masak. Tiba-tiba rasa darahnya keluar. Okey. Kita andaikan maghrib pukul 6.40. Jadi rasa tadi 6.35. Dia pun cek. Bila dia cek, oh ternyata memang ada sungguh. Okay, memang ada sungguh. Maka adakah batal puasanya? Jawapannya ya, batal puasanya. Okay. Sebab apa? Sebab ada wujud haid di siang hari Ramadan. Walaupun sekejap, tetap membatalkan puasa. Okay. Andai kata ni sibuk masak, si sedar yang pun sibuk masak. Selesai je masak, orang azan. Okay, nya pun buka puasa. Okay, lepasnya buka puasa, makan kurma sikit, nya rasa nak kencing, nya pun masuk tandas. Bila masuk tandas, ternyata ada darah. Baru tengok ada darah. Okey, soalannya, adakah puasa tersebut batal ataupun sih? Sila jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sila jawab. 6 tidak jawab. Batal atau tidak puasanya? Ulang soalan. Dia tengah masak. Lepas selesainya masak, dia pun hidang makanannya tadi kepada suami dan anaknya. Kemudian orang azan. Lepas orang azannya pun berbuka. Makanlah kurma sebiji. Lepas dia makan kurma sebiji, sebelum dia nak jamah nasi, dia pun rasa nak kencing. Dia pun pergilah ke tandas. Bila dia pergi ke tandas, rupanya ada keluar darah. Itu soalannya. Batal ke si puasa yang dilakukannya tadi? Sah ataupun batal puasanya? Ya soalannya. Okey. Yang lain. Si batal. Yang lain. Ustazah Aminah. Cikgu kasih dah. Yuni. Oh, lambat tu. Okey, jawapannya si batal. Ya, sebab apa si batal? Bukankah ada kemungkinan darah tersebut keluar sebelum daripada berbuka tadi? Okey. Okey. Ada sih kemungkinan darah keluar sebelum berbuka tadi? Ada. Cuma adakah dia yakin? Jawapannya si. Okey. Bila dia yakin? Apabila dia tengok. Okey. Sebab sebelumnya tadi dia sudah rasa keluar. Punya dah rasa keluar tapi dia lambat tengok, dia lain cerita. Okey. Sekarang tu dia dah rasa apa-apa. Tiba-tiba lepas berbuka tadi, dia tengok ada. Jadi ada kemungkinan darah ya baru keluar. Satu. Ada kemungkinan darah ya dah keluar sebelum orang azan. Ada dua kemungkinan. Okey, ada dua kemungkinan. Okey. Cuma soalan kita,
Adakah yakin darah keluar sebelum daripada azan? Jawapannya si. Okay, apabila si yakin, maka kita kembali kepada kaedahnya al-yakin la yuzalu bisyak. Okay. Perkara yang yakin tidak boleh digugurkan dengan suatu perkara yang syak. Okay. Si dapatlah yang menggugurkan ibadah puasa itu sebut. Okay. Sebab apa kita sebut ibadah puasa? Sebab ada satu kaedah lagi mengatakan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Okay. Asal bagi sesuatu itu kekal di atas barang yang sebelumnya. Okay. Sebelumnya puasanya sah. Jadi kekal puasanya sah. Okay. Selama mana seedar perkara yang yakin membatalkan puasanya. Okay. Apabila ada perkara yang yakin membatalkan puasanya, baru batal puasanya. Okay, boleh. Okay. Nifas pun sama. Kemudian gila. Okay. Gila walaupun sesaat di dalam siang hari, maka yang membatalkan puasa. Okay. Dalam perbincangan berkenaan yang gila, ada beberapa perbincangan yang berkait. Apa yang dibincangkan ulama juga dalam membincangkan berkenaan dengan gila juga adalah berkenaan dengan orang tidur. Adakah membatalkan puasa orang yang tidur sepanjang siang hari? Saya jawab, batalkah puasa orang yang tidur sepanjang siang hari? Kalau gila, walaupun sesaat, batal puasanya. Untuknya puasa, tapi dari sejaknya sahur, lepasnya sahurnya tidur terus. Belum sempat tahu subuhnya tidur terus, bangun-bangun, lepas maghrib. Sah sih puasa orang macam ni. Kita bincang buat puasa. Sah ke puasanya? Cikgu Adibah jawab si. Aisyah jawab sah. Akmal sah. Ada lagi jawapan? Baik. Jawapannya sah. Okey. Untuk tidur, masalah tidur, walaupun sepanjang siang hari, tetap puasanya sah. Tidak membatalkan puasa. Okey. Si batal puasa. Yang nisbah pada puasa. Adapun solat. Yang berdosa sebab meninggalkan solat. Okey. Yang berdosa meninggalkan solat. Okey. Solat satu cerita. Puasa satu cerita. Tapi adakah bagus macam ni? Asyik makruh hukum dia. Okay. Meninggalkan solat haram hukumnya. Okay. Zat tidur semata-mata tidur sepanjang siang hari, ya makruh hukumnya. Okay. Tapi dengan sebab tidurnya tadi akan menyebabkannya ketinggalan solat, hukumnya haram lagi. Okay. Banyak hukum yang terlibat lah. Okay, baik. Jadi gila berat hukumnya. Walaupun satu saat membatalkan puasa. Tidur ringan sekali hukumnya. Sepanjang siang hari punya tidur tetap sih batalkan puasa. Sekarang tu ulama nak bincang satu lagi berkenaan dengan pengsan. Adakah pengsan tu macam gila ataupun macam tidur? Kalau beri hukum orang gila macam berat gila. Pengsan sih macam orang gila.
Okey. Kalau beri hukum tidur macam ringan gila. Jadi macam ni penyelesaian, bagi hukum tengah-tengah. Macam ni hukum tengah-tengah. Okey, tengok Tidur kalau sepanjang siang hari si batal puasa. Tapi kalau pengsan sepanjang siang hari batal puasa. Okey. Pengsan sepanjang siang hari batal puasa. Okey. Ia membezakan yang antara tidur dengan pengsan. Nak bezakan antara pengsan dengan gila lagi macam ni. Andai katanya sedar 1 saat, maka puasanya sah. Okey, boleh faham? Macam ni kita nak tulis, kita bola dua lah. Batal dan si batal. Pengsan sepanjang siang hari. Membatalkan puasa. Yang itu berlawanan dengan hukum tidur. Okay. Yang berlawanan dengan hukum gila. Gila kalau 1 saat membatalkan puasa. Pengsan kalau sedar 1 saat. Sedar 1 saat tidak membatalkan puasa. Okay. Itulah hukum tengah-tengah. Okay. Andai katanya pengsan, sujud subuh pagi makan watermelon dengan madu. Dia pun pengsan. Sebelum subuh pengsan. Okay. Dekatkan asar ya sedar. Sudah 5 minit pasal pengsan balik. Okay. Maka puasanya sah. Sebab apa? Sebabnya sedar walaupun 1 saat dalam siang hari. Okay. Jadi kes yang kontemporari yang berkaitan dengan perkara itu adalah ditidurkan. Okay. Andai kata seseorang yang tadi ditidurkan sebelum subuh sehinggalah selepas Isyak ataupun selepas Maghrib, maka kalau dia puasa masa ayat tadi, okay, dia niat puasa dah. Okay, maka sah puasanya. Okay, sah puasanya. Baik. Andai kata dia ditidurkan pada pukul 8, pagi dia puasa. Niatnya malam ini niat. Okay. Kemudian sampai dalam pukul 7.30 dia pergi klinik, pukul 8 dia ditidurkan. Ditidurkan sampai Isyak. Lepas Isyak bangun. Sahkah puasanya sih? Maka ulama kata puasanya sah. Sebab apa? Sebabnya mengambil hukum pengsan dan dia sedar sesaat di dalam siang hari. Okey, boleh? Ada soalan? Kemudian murtad. Andai kata wal'iyazabillah. Seseorang yang murtad pada siang hari Ramadan. 1 saat je. Okay. Sama ada murtadnya dengan perbuatan kah? Murtadnya dengan perkataan kah? Okey. Maka batal puasanya. Walaupun selepas daripada yang masuk Islam balik. Wujud. Okey. Contohnya, yang tengah berbincang dengan kawan-kawan etisnya. Sekarang tak bahaya. Okey. Orang etis, yang ada dakwahnya sendiri. Okey. Bukan setakat orang yang syik mengaji, terpengaruh. Bahkan orang yang mengaji terpengaruh juga. Betul sih. Ustaz Akmal. Ustaz Akmal tahu banyak cerita lah. Berkenaan dengan etis-etis tu. Baik. Jadi, tengah-tengah berbincang dengan orang etis, dia pun rasa, benar juga. Dia pun murtad.
Kemudian dia fikir-fikir balik, si logik. Si betul tu. Kan si logik lah, si betul tu. Makanya pun rujuk balik, syahadah balik. Batal puasanya. Okay. Wajibnya ganti. Adapun orang gila tadi, kalau batal puasanya, si wajib untuknya ganti. Okay. Si wajib untuknya ganti. Okay. Boleh. Setakat dia ajak. Setakat dia ajak perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, secara ringkas lah. Sebab kitab yang kita guna, kitab ringkas ya. Adapun kitab-kitab yang besarnya akan bincang panjang lebar lagi lah. Ada soalan? Sebelum kita masuk pada perkara-perkara sunat. Sedap. Baik. Kita masuk ke dalam perbincangan perkara-perkara sunat berpuasa. Apa yang dimaksudkan perkara sunat ketika berpuasa? Perkara sunat ketika berpuasa adalah perkara-perkara yang dituntut buat ke atas orang yang berpuasa. Okey, dituntut buat ataupun dituntut untuk mendatangkan perkara tersebut untuk orang yang berpuasa ketikanya berpuasa. Okey. Banyak perkara-perkara sunat di dalam puasa. Banyak sangat. Okey. Yang disebutkan dalam kitab kita tu ada 3 aja. Yang mainnya lah. Cuma pecahan-pecahannya semua sunat juga. Okey, kita tengok . Yang disebutkan yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Yang kedua melewatkan sahur. Kemudian yang ketiga meninggalkan perkataan yang kotor. Okey, meninggalkan perkataan yang kotor. Baik, kita baca dulu atau kita urai satu-satu. Apabila nyata telah terbenam matahari di sisi orang yang berpuasa. Sunat menyegerakan berbuka apabila telah nyata terbenam matahari. Terbenam matahari jadi di sisi orang yang berpuasa. Jadi kalau orang yang duduk di atas gunung dengan orang yang duduk di laut ataupun duduk di darat, maka akan ada perbezaan. Okay? Akan ada perbezaan waktu berbuka sebab di sisi orang lain-lain. Okay? Ada yang tengok matahari terbenam dulu. Ada yang lambat sikit tengok sebabnya tempat tinggi. Okay? Yang maksud di sisi orang yang berpuasa tadi. Sekiranya dia syak, maka tidak boleh dia menyegerakan berbuka. Okay? Lepas tu kita bincang lah. Kita baca dulu. Disunatkan berbuka dengan tamar. Sekiranya tiada, maka dengan air. Baik. Kemudian melewatkan sahur. Melewatkan sahur, hukumnya sunat. Okay. Cuma, sahur sendiri adalah sunat juga. Okay. Sahur sunat, melewatkan sahur sunat. Atau kita akan bincang satu persatu lah. Daripada sahur. Kemudian melewatkan sahur, menyegerakan berbuka. Melewatkan sahur tadi, selama mana tidak masuk dalam waktu syak. Kalau masuk dalam waktu syak, maka si sunat untuk lewatkan sahur. Waktu syak tu macam ni. Waktu syak tu, secara ringkasnya, kita rasa dah masuk ke belum? Ataupun dah subuh ke belum? Dah subuh ke belum? Syak. Yang waktu syak. Si sunat untuk sahur ketika ya. Okay. Sahur terhasil dengan sedikit makanan ataupun minuman. Okay. Pahala sahur tadi terhasil dengan asal pahala sunat tadi terhasil dengan makanan ataupun minuman walaupun seteguk. Kemudian meninggalkan perkataan yang kotor. Maka hendaklah orang yang berpuasa memelihara lisannya daripada berdusta, mengumpat dan yang seumpama dengannya seperti mengutuk. Kita kena faham berdusta, mengumpat dan mengutuk tadi hukumnya
sama ada di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, hukumnya haram. Okey. Cuma sebab apa disebut sunat dekat situ? Sunat meninggalkan, bukan wajib. Maksudnya adalah lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, sunat untuk tinggalkan. Okey. Maksudnya apabila kita tinggalkan mengumpat, berdusta, mengutuk di bulan Ramadan kerana Allah, maka kita akan dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala wajib. Okey, sebab meninggalkan yang haram. Kemudian pahala yang kedua adalah sunat. Okey, pahala sunat. Sebab apa? Meninggalkan perkataan yang kotor. Ya faedah. Okey, secara ringkas. Sekiranya ada orang yang mengutuk dan memakinya, maka hendaklah dia berkata dengan mulutnya ataupun berkata dengan hatinya, aku berpuasa, aku berpuasa. Mula ada orang mengutuknya ataupun menghinanya, maka si disunatkan. Maksudnya si dibolehkanlah untuk kita balas balik. Okay. Kejahatan dengan kejahatan. Okay. Sebaliknya, apa yang dituntut ke atas kita adalah untuk ingatkan diri kita dengan lisan kita ataupun dengan hati kita. Mengatakan bahawasanya kita sedang berpuasa. Kita sedang berpuasa. Banyak ganjarannya. Okay, baik. Ya, bacaan. Okay. Kita hurai satu persatu lah, insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan sunnah yang dari awal. Okay. Maksudnya daripada permulaan puasa ni ada sunat-sunatnya. Okay. Sunat yang pertama, kita boleh kira sunat yang pertama lah, adalah sahur. Sahur dia sendiri adalah sunat. Okay. Sahur adalah sunat untuk bagi mereka yang nak berpuasa. Okay. Sebab apa? Banyak sebabnya. Okay. Banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama. Kita tulis sebab sunat sahur. Antaranya adalah pertama, ada barakah. Ada barakah. Ada keberkatan. Okey. Ada keberkatan. Barakah maksudnya apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Yang maksud barakah. Ada pertambahan kebaikan. Ada barakah. Antara hikmahnya lah. Yang kedua adalah boleh membantu untuk puasa ketika siang hari Ramadan. Membantu puasa. Baik. Yang ketiga, bersalahan dengan ahli kitab. Okay. Bersalahan dengan ahli kitab. Ahli kitab pun berpuasa, tapi mereka sahur. Okay. Jadi disyariatkan sahur untuk bersalahan dengan ahli kitab. Antara hikmahnya lah. Okay. Antara hikmahnya. Semua yang kita sebut tadi ada dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kita tengok hadis yang pertama, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih daripada Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Okay, fa inna fi as-sahuri barakah. Ada yang baca fa inna fis suhuri barakah. Yang boleh baca dua. Sahur dan suhur. Ada beza kah? Ataupun hanya perbezaan baris? Ada beza makna. Okey. As-sahur dengan as-suhur. Beza makna.
Bang Ramzi tahu kah bezanya apa? Tak benar. Ini dek. Beza sahur dengan suhur. Wallahu alam. Saya ingat je. Ah, okey. Yang tu kena catat. Beza sahur dan suhur. Ini macam beza wudu dan wadu. Okey. Wudu adalah proses kita ambil wudu tadi. Wadu adalah air yang kita gunakan untuk berwudu. Sama dengan sahur. Okey. Suhur adalah proses kita makan pada waktu sahur tadi. Okey. Apa yang kita buat ketika sebelum subuh tadi. Makan tadi lah. Adapun sahur, wadu, sahur, maka ia adalah makanan yang dimakan ketika sahur. Ketika suhur. Okey, boleh? Suhur adalah perbuatan. Perbuatan. Okey. Sahur adalah makanan. Makanan yang dimakan ketika bersahur lah kita apa dah? Bersahur. Okey. Ya bezanya. Jadi dalam hadis sebut tasahharu. Hendaklah kamu bersahur. Fa inna fis sahur al-barakah. Ataupun fa inna fis suhur barakah. Kalau kita baca fa inna fis suhur, okey, maka perbuatannya tersebut ada berkatnya. Okey, ada ziyadatul khair. Adapun kalau kita baca fa inna fis sahuri barakah, maka sesungguhnya di dalam makanan yang kita makan ketika bersahur tadi ada barakah. Okey, kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Sama ada perbuatan yang tersebut ada berkah ataupun makanan yang dimakan ketika sebelum subuh tadi ada berkah. Okey, dua-dua boleh. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sebut faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Okey, aklatus sahar. Pembeza di antara puasa kami dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Okey, makan ketika waktu sahur. Kata Rasulullah lah dalam hadis Muslim daripada Amr bin al-As. Okey. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Nasa'i dengan isnad yang baik daripada Al-Miqdam ibni Ma'di Kariba. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bihadha as-sahur." Kat situ pakai sahur lah. Sebab apa? Sebabnya ada dilalah. Tengok bawah. Fa innahu huwal ghadha'ul mubarak. Okey. Bukan wajib lah, ke atas kamu. Dan hendaklah kamu dengan sahur. Okey. Fa innahu, kerana sesungguhnya sahur ini huwal ghadha'ul mubarak, adalah makanan yang baik. Makanan yang berkah. Okey, baik. Jadi kalau kita bincang sahur, maka kita kena bincang juga berkenaan dengan waktu sahur. Bila waktu sahur bermula? Okey, cuba jawab. Bila waktu sahur bermula? Yang kita faham-faham sebelum tu macam ni. Macam ni, Mamzi? Selepas isyak kan. Selepas isyak. Yang lain? Cepat jawab yang lain. Akmal. Bila tu sahur, Akmal? Yang kita faham sebelum tu. Aisyah? Selepas 1/3 malam.
Lepas maghrib. Okey, kita ada beberapa jawapan. Cikgu Ribah. Apa namanya? Syafiah. Syafiah. Betul. Betul. Bila? Waktu sahur. Kita nak tengok jawapan ni. Ada berapa jawapan? Ustazah Aminah. Apa pentingnya kita tahu bila waktu sahur? Kalau kita makan sebelum daripada waktu sahur, maka pahala sahur yang kita dapat. Okey. kita nak makan sahur. Kita pun makan. Tapi waktu sahur belum masuk. Maka sunat makan sahur tadi si dapat. Sunat makan sahur tadi si dapat. Ya, kita bincang berkenaan dengan waktu. Okey. Waktu permulaan sahur. Okey, waktu permulaan sahur. Waktu permulaan sahur adalah setelah masuknya 1/2 malam. Okey, 1/2 malam. 1/2 malam. Sebelum 1/2 malam, bukan sahur namanya. Kalau kita makan dalamnya, dan kita si makan balik dekat 1/2 malam, selepas 1/2 malam, maka si dapat pahala sunat sahur. Okey, yang penting kita tahu. Okey, bukan selepas maghrib, bukan selepas isyak, bukan selepas 1/3, tapi 1/2. Okey, nisfil lail. Penghujungnya bila? Penghujungnya tulu'il fajr. Okey, terbitnya fajar. Masuk subuh lah. Okey. Jadi, macam mana kita nak kira separuh malam? Okey. Malam kita bahagikan kepada 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Separuh. Okey. Andai kata malam kita pukul 7. Maghrib pukul 7 PM. Kemudian subuh pukul 7 PM juga. 7 PM juga. 7 AM. Okey. Jadi ada berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 jam. Okey, ada 12 jam. Jadi, situ ada 6 jam. Situ ada 6 jam. Okey. Tengah-tengah maksudnya apa? 7 campur 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Jadi pukul 1. 1 AM. Mula waktu sahur adalah 1 AM. Waktu sahur. Okey. Jadi moreh yang kita buat, ya kalau kita si makan sahur balik, pahala sahur kita si dapat. Okey. Sebab apa si dapat? Sebab kita makan sebelum daripada waktu sahur. Sahur ada waktunya. Okey. Disebut dalam kitab Fiqh Siyam, wa amma waqtus suhur fa innahu yamtaddu baina nisfil laili ila tulu'il fajr. Okey. Adapun waktu sahur, maka sesungguhnya ia waktu sahur yamtaddu, berpanjangan ia, baina nisfil laili, di antara nisfil lail, 1/2 malam, ila tulu'il fajri. Okey, sehinggalah terbitnya fajar. Okey, ia waktu sahur. Daripada waktu pukul 1 tadi sampai pukul 7. Atau hadnya lah. Okay. Waktu sahur. Selepas 1/2 malam. Andai kata kita makan situ, maka si mendapat asal pahala sunat sahur. Si dapat pahala sunat. Okey. Dah ya, macam ni kita nak dapat pahala sunat sahur tadi dengan makan.
ataupun minum. Okey. Sama ada makannya banyak ataupun sedikit, tetap dapat pahala sahur. Jadi mula orang badah sempat sahur je, isi sempat. Okey. Bangun 5 minit dia nak azan. Salah lah, hanya si faham masuk konsep sahur. Okey. 5 minit nak azan yang boleh pergi sahur. Bahkan 2 minit nak azan pun boleh sahur. Macam ni kita nak sahur, teguk air. Dengan minum air, kita niatkan untuk sahur. Okey. Minum air tadi untuk sahur. Maka dapat pahala sunat sahur. Dapat pahala sunat sahur. Sebab si disyaratkan banyak ataupun sikit. Si disyaratkan makanan, makan minuman, walaupun seteguk. Okey, walaupun seteguk air. Disebut oleh Rasulullah sendirilah dalam hadis. Kata Rasulullah, aklatus sahari barakatun fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'ata ma. Makan sahur itu berkat. Fala tada'uhu, maka janganlah meninggal oleh kamu akan sahur. Walaupun ayyajra'a ataupun ayyajri'a, walaupun bahawa dia meneguk, walaupun meneguk oleh ahadukum, satu daripada kalian, walaupun meneguk salah seorang daripada kamu, jar'atama, seteguk air. Seteguk air pun dikira sahur. Okey, dikira sahur dan dikira pahala sunat sahur. Okey, dapat pahala sunat sahur. Yang satu, okey. Yang keduanya adalah ta'khir as-suhur. Okey, melewatkan sahur. Melewatkan sahur sunat yang lain pula. Sahur satu sunat. Melewatkan sahur sunat yang lain juga. Okey. Disunatkan kita untuk melewatkan sahur kita sehinggalah penghujung malam. Dobit penghujung malam ya apa? Dobitnya adalah selama mana kita yakin masih malam. Selama mana kita yakin masih malam. Adapun kalau kita syak, masukkah belum subuh tu? Okey, masukkah belum subuh tu? Maka si sunat untuk kita sahur ketika ya. Tapi kalau sahur batal si puasanya. Cuba jawab. Okey. Syak. Masuk ke segi waktu. Masuk ke segi. Makan je lah. Okey. Sah kasih puasanya lepas ya. Cuba jawab. Yang lain. Nyesyak tak nyesyak? Sah kasih. Apun langgar je lah, makan je lah. Ya, Abang Hamzi? Gini dek, sorry, kita kerja dek. Gini dek. Syak. Masuk kasih waktu tu. Nyapu langgar je lah. Makan je lah. Batal kasih puasanya. Sah kasih puasanya. Sah. Soalnya. Okey, baik. Puasanya masih sah. Okey. Puasanya masih sah. Selama mana si nyata bahawasanya puasanya terbatal. Macam ni ya. Okey, contoh. Nya makan je. Nya syak. Okey, nya syak. Masuk atur ke belum tu? Jam saya dah. Makan je lah. Adakah serta-merta batal puasanya? Jawapannya si. Okey, puasanya tetap sah. Sebab apa? Sebab masuknya fajar adalah perkara yang tidak diyakini.
Okey. Sedangkan malam adalah perkara yang diyakini. Okey. Jadi kaedah menyebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Syak bahawasanya siang hari dah masuk ataupun belum, dia akan menggugurkan hukum malam. Jadi hukum malam ya masih kekal. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal bagi sesuatu itu kekal di atas keadaan yang sebelumnya. Okey. Jadi masih dikirakan malam sebab dia puasanya sah. Tiba-tiba lepasnya makan tadi, anaknya pun keluar. Okey. Anaknya pun keluar. Ataupun sekejap ada orang call. Waalaikumsalam. Baik. Dia masuk dalam depan lobby. Okey. Sekejap. 10 minit baik. Hello. Masuk ke kantin apa? Boleh dia macam mana? Jadi itu bau kan. Okay. Masuk di lobby. Ustaz tunggu sekejap. Tak lobby boleh tak? Sebab boleh ada kedai. Okay. Okay. Sambung. Sini kita tengok. Ingat dah. Selama mana si nyata. Contohnya bila syak tadi yang makan juga. Yang pun makan. Kemudian dalam pukul 10 macam ni yang ke CCTV. Kat CCTV ada apa namanya tadi? Ada jam tak? Yang tengok. Allah. Yang makan pukul 7. Yang makan pukul 7 dua hal. Nyata bahawasanya tersalah makan. Okey. Adakah sah puasanya? Okey, saya jawab. Sah kasih puasanya? Batal. Yang lain? Sah kasih puasanya? Sah kasih? Baik. Jawapannya adalah batal puasanya. Sebab apa batal puasanya? Sebab nyata siang hari. Okey, nyatanya termakan pada siang hari. Okey, nyatanya termakan pada siang hari. Satu kaedah menyebutkan la ibrata bidzannil bayyin khata'u. Tidak dikira. Tiada ibarat dengan zon, sangkaan. Okey, dengan zon, sangkaan bahawasanya salah. La ibrata bidzannil bayyin khata'u. Tiada dikira sangkaan yang ternyata salah. Okey. Mula-mula tadi sangkaannya okey. Belum nyata lagi. Tiba-tiba nyata salah. Maka dikira sangkaannya. Adakah dia termasuk yang makan dengan sengaja? Syed dah lah makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Makan tersalah.
Okey, kita sebut tersalah makan. Memangnya makan dengan sengaja. Okey. Sebab apa yang makan sengaja? Sebabnya zon, sangkaannya masih malam. Okey. Yang membezakannya dengan orang yang makan dengan sengaja pada siang hari adalah dosa dan pahala. Bukan dosa dan pahala. Dosa dan si dosa. Untuk orang yang tu tadi, adakahnya berdosa? Jawapannya si berdosa. Sebab apa? Sebabnya beramal dengan sangkaannya pada mula-mula. Mula-mulanya sangkakan bahawasanya puasa subuh belum masuk. Okey. Rupa-rupanya subuh dah masuk. Jadi, nya tersilap. Okey. Nya tersilap. Jadi, disebabkan tersilapnya tadi, maka si berdosa atasnya. Tapi adakah kesilapannya tadi menyebabkan puasanya tetap sah? Jawapannya si, puasanya tetap batal dan wajib qada. Okey? Dan wajib qada. Okey, boleh faham? Faham. Ya waktu syak. Okey. Selama mana belum masuk waktu syak, maka sunat untuknya bersahur. Okey. Sunat untuknya bersahur dan sunat untuknya lambatkan sahurnya. Okey. Disebutkan dalam hadis, tengok riwayat Muslim, dakhaltu ana wa Masruq Abi Atiyah ala Aisyah فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله. Ya, saya dah kaitan. Okey, itu hadis tu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Zaid bin Sabit. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila as-salah. Qultu, kam kana qadra ma bainahuma? Qala 50 ayah. Okey, 50 ayah. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangun untuk solat. Okey, kami bangun untuk solat, mendirikan solatlah. Qultu, mereka berkata, kam kana qadra ma bainahuma? Berapa kadar antara dua yang tadi? Sahur dan solat. Qala 50 ayat. 50 ayat. Itu yang sunat lah. Sunat melewatkan sahur maksudnya. Sunat kita bersahur tempoh masa sebelum daripada apa nama itu? Sebelum daripada Astaghfirullahaladzim. Fajar ya tadi 50 ayat. Sebagian ulama mengatakan macam lah. Sebagian ulama mengatakan habis sahur sebelum 50 ayat. Ada yang kata masuk sahur ketika 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat dalam berapa minit je? Mungkin dalam 20 minit. 20 minit pun lama gila. 50 ayat. 15 minit. Okey. Macam lah. Ataupun kalau tengok zahirnya disebutkan macam 10 minit ataupun 15 minit ia selesai sahur. Selesai sahur. Okey. Yang ada dua pandangan ulama. Ada yang mengatakan mula sahur sunat waktu ya. Sunat melewatkan sahur nak waktu ya. Ada ulama mengatakan sunat berhenti sahur. Okey. Ngelas sahur macam waktu ya lah, yang terbaik lah. Ataupun yang kita sebutkan kalau dalam kalender kita waktu imsak. Waktu imsak. Okey. Itu tahan diri. Belum wajib kita tahan diri maksudnya sunat. Okey. Ada sebahagian ulama mengatakan macam ni, ada sebahagian ulama mengatakan yang sebaliknya. Okey, boleh? Boleh, ha? Boleh. Okey. Jadi banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya. Dan insya-Allah kita akan sentuh pada minggu yang akan datang lah. Banyak sebenarnya. Okey. Insya-Allah. Siapa nak sambung lagi sebab ada orang tunggu bawah.
kat hotel. Kita orang tunggu apa namanya tu? Kad. Ambil kad untuk check in. Baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semoga ada manfaatnya lah, walaupun sedikit yang kita bincangkan berkenaan dengan perkara sunat yang dilakukan ketika berpuasa. Okey. Jadi kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyampaikan kita lah di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana bukan semua orang disampaikan di dalam bulan tersebut. Kita mengharapkan bahawasanya kita terpilih lagi lah untuk dan dipanjangkan umur. Sebab kita tahulah keadaan kita dengan dosanya yang banyak. Okey, kalau ditanya kepada kita semua kata belum sedia nak mati. Okey, kalau ada yang sedia nak mati, silakanlah mati dulu. Si perlu tunggu puasa pun tidak masalah. Okey, cuma kita tu terlalu banyak dosa. Okey, jadi kita mengharapkan bulan Ramadan banyak sangat rahmat, banyak sangat ganjaran di dalam bulan Ramadan, yang kita harapkanlah supaya kita boleh sampai dalam bulan Ramadan insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Wa iyyakum.